بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat sidang jemaah rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, dapat kita bertemu lagi pada pagi ini untuk siri kuliah Tartil Tarannum Murattal Asbabun Nuzul dan perbincangan ayat. Dan tuan-tuan, sambungan kepada surah Al-Hadid, ya, muka surat yang ketiga tu, ayat yang ke-19, 540, muka surat 540. Kita baca sama-sama dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم
Itu dia tuan-tuan perempuan, lebih kurang satu muka surat lah daripada surah Al-Hadid, bahagian yang ketiga. Baik, kita tengok sekejap tuan-tuan, satu perkara sahaja Ustaz nak sentuh pada ayat nombor 20. Ayat nombor 20 awal sekali itu. i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Cuba tuan. Baik. Perkataan i'lamu ni kita baca dengan baris bawah. I'lamu. Sedangkan alif itu tidak ada tidak ada baris, ataupun disebut sebagai hamzah wasal. Ada sad kecil di atas alif tu kan. Baik, jadi kenapa kita baca dengan tidak baca ke ke? Baik tuan-tuan. Pagi-pagi ni ustaz tanya, ustaz jawablah, senang kan. Baik. Tuan-tuan muslim dan rahmat Allah sekalian, ada dua kaedah. Dua kaedah untuk kita baca perkataan seperti ini dalam Al-Quran. Nombor satu, dan ini paling tepat lah, ini yang paling tepat, iaitu belajar kaedah bahasa Arab. Belajar kaedah bahasa Arab. Kita kata, ustaz kalau nak belajar bahasa Arab dulu panjang lah ceritanya dah. Bila nak baca Quran? Nanti kena belajar bahasa Arab dulu. Tak tuan-tuan, perkataan seperti ini yang berada pada awal ayat. Ni awal ayat kan? I'lamu ni awal ayat. Yang seperti ini pada awal ayat dalam Quran sekitar 20 kali sahaja dalam Quran. Sekitar itu sahaja. Jadi kalau 20 kali itu, kalau kita cakap satu kuliah sudah memadai. Maknanya sikit sahaja. Jadi siapa-siapa pun boleh belajar dalam perkataan seperti ini yang dimulakan dalam ayat Al-Quran. Kalau di tengah cerita lain lah, di tengah tu kita sambung senang kan? Ya, ini awal ayat. Baik. Dalam bahasa Arab, perkataan asalnya alima ya'lamu i'lam. Alima ya'lamu i'lam. Jadi perkataan i'lam itu fi'il amar, madhi, mudhari' dan amar. Fi'il amarnya i'lam, ketahuilah kamu. Ketahuilah kamu itu untuk seorang. Kalau untuk ramai ini dia kena tambah waw dan alif, itu i'lamu. Itu bahasa Arab. Dia tak akan berubah. Itu dah memang kaedah dia begitu. Dia tak akan baca ke apa ke, tak ada. Mesti i'lam. Dalam ramai maka dia jadi i'lamu. Okey, selesai. Itu bahasa Arab. Kemudian yang kedua, untuk orang awam, ialah pada pandangan ustaz yang belajar bahasa Arab itu mudah. Maksud mudah ni ialah sebab perkataan sekitar 20 kali sahaja di awal ayat. Kemudian untuk orang awam pula, kaedah yang senang, tetapi dia tidaklah menepati kepada semua perkataan. Saya rasa dalam 95-97%, ya betul. Tetapi adalah beberapa perkataan yang tidak menepati dengan kaedah ini. Tapi okeylah, kita boleh gunalah. Iaitu melihat kepada huruf ketiga. Tuan-tuan boleh tengok di sini. Yang sebahagian kita belajar tajwid memang tak tahulah huruf ketiga ini. Bilang alif, ain dan lam. Huruf ketiga. Sekiranya anggap dulu huruf ketiga itu baris hadapan. Kalau lam itu baris hadapan, maka alif sama baris hadapan. Itu saja tuan-tuan perlu ingat. Yang lain baris bawah. Katakanlah lam itu baris hadapan, maka bunyi macam mana? Automatik alif itu baris hadapan. Jadi u'lumu, cuba tuan.
Itu contoh aja, tak ada perkataan macam ni. Cuma kalau dia baris hadapan, maka baris hadapan. Contoh dalam Quran ada udkhulu uqtulu. Baris ketiga itu ialah baris hadapan, maka alif baris hadapan. Uqtu, udkhu. Ada. Ada. Jadi sebab itu ini huruf-huruf ketiga ini kalau baris hadapan maka alif baris hadapan. Selain daripada itu bawah. Tak boleh fikir dah. Tengok baris atas, automatik baris di bawah. Jadi lam ini baris atas, maka i'lamu annamal hayat. Cuba. Tak. Jadi secara automatiklah baris di bawah. Boleh tuan Itu kaedah. Hanya tuan-tuan perlu ingat baris hadapan sama baris hadapan. Yang lain tak payah ingatlah. Itu memang automatik baris di bawah. Boleh? Baik. Yang ini terpakai kepada seluruh Al-Quran lah. Kecuali Ustaz sebut tadi beberapa perkataan. Iaitu perkataan itu walau macam mana pun berada di tengah. Contohnya ibnu, patutnya ubnu kan? Ibnu, kemudian imshu. Kalau logiknya umshu, tak imshu. Begitulah seterusnya. Ada beberapa perkataan yang khas. Baik tuan-tuan, tumpuan ayat kita kepada ayat inilah i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah oleh kamu wahai seluruh manusia, sesungguhnya bahawa kehidupan dunia itu adalah main-main dan senda gurau. La'ibun wa lahwun wa zinah, dan perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, dan berbangga-bangga di antara kamu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan membanyakkan harta dan anak pinak. Kemudian Allah mendatangkan contoh perbandingan kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Ini sepertilah hujan yang turun dengan begitu banyak, yang menyebabkan takjubnya ataupun gembiranya petani-petani, peladang-peladang, kerana hujan itu akan menyiram tanam-tanamannya dan tumbuh. Kemudian bila tumbuh summa yahiju fatarahu musfarra, tumbuh dapat buah apa semua, tiba-tiba lepas itu tak lama mula dia menguning. Fatarahu musfarra summa yakunu hutama, akhirnya bila kuning-kuning itu terus jadi kayu api, dibakar. Dan begitulah juga wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Allah beri perbandingan ini, contoh ini. Di akhirat pun sama. Apabila kita mati, ada dua, azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sama ada azab yang pedih ataupun pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga keredaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah hidup di atas muka dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang menipu daya manusia. Tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita bahawa sifat dunia ni ada beberapa perkara. Yang pertama sekali la'ibun, main-main. Lahwun, senda gurau. Zinah, perhiasan. Tafakhurun bainakum, berbangga-bangga di antara kamu. Bangga dengan pangkatnya, bangga dengan kehebatannya, bangga dengan macam-macam. Wa takatsurun fil amwal, dan memperbanyakkan harta dan anak pinak. Membanyak harta tu kita mudah sikit faham. Tapi membanyakkan anak pinak ni tuan-tuan, sebenarnya di kalangan zaman orang Arab lagi, hari tu lagi, kalau dia ramai saudara mara dia berkumpul begitu ramai tu kan, maka dia rasa bangga, hebat ini keluarga aku. Ini boleh jadi satu keturunan kabilah yang besar. Bahkan zaman sekarang pun tuan-tuan, zaman sebelum Covid, kita tengok kalau hari raya tu berkumpul ramai, ambil gambar satu keluarga berapa generasi yang masih ada lah, yang masih hidup dah. Sampai gitu sekali bangga dengan keturunan dan juga anak pinak ini. Baik tuan-tuan, di dalam ayat Quran nak cari satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala puji dunia secara sarahah, makna secara jelas Allah puji, tak ada. Tak ada. Yang Allah puji ialah akhirat.
Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik untuk orang bertakwa. Jadi pujian pun berkali-kali itu untuk akhirat saja. Lalu kita pun tanyalah, lalu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba letak kita atas muka dunia? Tak? Kenapa Allah letakkan kita atas muka dunia? Sedangkan dunia ni Allah tidak nak pun, Allah tidak puji pun. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, ini Ustaz pernah ulah dululah, berapa lama, mungkin setahun 2 tahun lepas. Sebab sebenar Allah Subhanahu Wa Taala letak kita atas muka dunia ni ada 2 sebab utama. Ada 2 sebab utama. Yang ringkasnya ialah kerana perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana janji kita. Apa janji kita tuan-tuan? Dalam Quran sebut dengan jelas, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Mula-mula kita di masa alam ruh, ya, ketika Allah tanya kepada ruh kita semua, masa tu tak ada ayah ke mak kita ke, tak ada, kita tak kenal masa tu. Yang kita tahu semua ada alam ruh. Tok kita ke, pak penakan kita ke, tak tahu. Yang kita tahu kita berada alam ruh. Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita jawab, bala. Syahidna, kami bersaksi. Itu janji nombor 1. Itu janji nombor 1. Baik. Kemudian yang kedua, dalam ayat surah Al-Ahzab hujung tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala maksud, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Bila kami bentangkan amanah kepada langit, bumi, bukit, bukau, semua tolak. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, semua tolak dan takut nak terima. Apa dia amanah ini? Amanah ini al-faraid ad-diniyah. Kata para ulama, kefarduan agama. Apa benda fardu agama? Sembahyang, puasa, zakat, haji dan benda-benda fardu itu, maka itu kefarduan dalam agama. Semua tolak, langit, bumi, bukit, bukau. Wa hamalahal insan, manusia terima. Siapa manusia itu tuan-tuan? Kita lah. Jadi kalau kita renung balik, macam mana aku terima dulu? Tak pernah pula ingat kita ada berjanji dengan Allah dulu. Ada ingat tuan-tuan? Tak ada. Tapi Allah tulis dalam Quran, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kamu ini tidak buat onar, kamu akan kata kami lupa, tak ingat. Kami tulis dalam Quran. Ada dalam Quran perjanjian tersebut. Kalau kita tanya tak ingat, kau tak percaya Quran? Tak percaya Quran satu masalah. Ya tak? Orang datang ni percaya belaka lah ni, cuma nak beritahu tuan-tuan, kalau ada yang kata kami tidak berjanji apa semua, maka sebenarnya itu engkar kepada Al-Quran. Quran telah tulis dengan jelas bahawa kita pernah berjanji dengan Allah, 2 janji. Kemudian asbab daripada 2 janji inilah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kami letak kamu di atas muka dunia ni liyabluwakum, untuk uji. Uji apa dia? Uji kamu macam mana kamu janji itu nak tunai ke tidak. Itu dia tuan-tuan. Jadi letak manusia atas muka bumi ini liyabluwakum, untuk uji sama ada kamu tunai atau tidak janji. Termasuk ustaz, termasuk tuan-tuan semua. Ini ujian ataupun satu Allah nak melihat bahawa manusia ini menunaikan janji daripada yang dia telah buat semasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma. Jadi tuan-tuan, Allah letaklah semua perkara tersebut, la'ibun, lahwun, zinah, tafakhur, takatsur, semua ini dia letakkan kepada manusia sebagai ujian untuk manusia ini menunaikan segala janji dia. Kemudian Allah buat perbandingan bahawa bila hidup manusia sedemikian, kita ni tuan-tuan lahir ni dalam keadaan sangat lemah. Ibu kita pun wahnan ala wahnin, sangat lemah nak melahirkan kita. Kita lahir pun nak bergerak pun tak boleh, angkat tangan pun tak boleh. Tak? Bila dah minum susu ibu apa semua, mak bolehlah angkat tangan sikit, bolehlah senyum, bolehlah buka mata. Kemudian besar sikit tuan-tuan, lepas susu tu, kemudian boleh merangkak, boleh meniarap, boleh berangkat dan boleh berjalan. Tak? Lari-lari jatuh. Kemudian
besar sikit lagi, nah masuk tadika, masuk sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti. Kemudian tuan-tuan, lepas universiti tu kahwin, dapat anak, dah kita rasa mula dah. Mula apa dia tuan-tuan? Mulalah tubuh kita dah sedikit berkurang. Dah umur 30 gitu kan, rasa nak banding umur 20 hari tu dah ada rasa kurang sikit lah. Nah, kemudian lepas umur 30 masuk umur 40, lagi rupa dah sakit-sakit pinggang dah. Nah, anak pun dah membesar sikit dah, masuk sekolah rendah, sekolah menengah apa semua, kita pun umur dah masuk 50. Marilah kecil manis, sakit go out lah, macam-macam mari pula tuan-tuan. Masuk umur 60 tuan-tuan, sebahagian kita dah pergi dah. Nah, ada lagi yang masih tinggal. Dulu ada WhatsApp group, bukan main dalam WhatsApp group. Sekarang tinggal kita aja tuan-tuan, dah tak ramai, berapa orang saja kan. Kerana zaman sekolah tu ramai dah meninggal. Jadi tuan-tuan, itu satu putaran proses hidup kita yang Allah beri contohnya kepada tanaman. Hujan turun, petani pun suka, Masya Allah, dah naik, dah keluar buahnya apa semua, dah menghijau, keluar buah. Lepas ambil petik buah tu, rupanya akhirnya kuning je nampak. Lepas kuning tu tak jalan-jalan nampak je. Lepas tu akhirnya buruk, menggering. Bila menggering tuan-tuan, jadi apa? Jadi kayu api. Itulah proses kehidupan kita di atas muka dunia. Seperti mana pokok tadi, maka keputusan daripada Allah di akhirat ada dua. Azabun syadid, sama ada menerima azab, satu. Yang kedua ialah dia mendapat pengampunan dan juga syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak tak nak tuan-tuan, itu kita kena buat keputusan diri masing-masing. Keputusan diri masing-masing. Atas muka dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah beri jaminan beberapa perkara. Tapi ada yang Allah tidak beri jaminan kepada manusia. Jaminan yang pertama kepada manusia adalah tuan-tuan, bila kita dah menjadi dalam perut janin, dalam perut ibu tu kan, selama 4 bulan tuan-tuan, maka Allah fanufikha fihi ruh, tiupkan roh. Hadis ini tuan-tuan adalah hadis 40, Imam Nawawi itu hadis nombor 4. Boleh rujuk lepas ni lah, dalam internet pun ada. Bila ditiupkan roh, maka kita menjadilah hidup dah kita ni. Kemudian Allah pun suruh tulis, yuktab. Tulis apa dia? Rizquhu, rezeki. Rizquhu wa ajaluhu, tarikh mati dia. Kemudian wa amaluhu, segala amalan dia tulis. Syaqiyun am sa'id, bahagia atau celaka, syurga atau neraka. Kalau tulis dah, macam mana kita mari semayang ni buat apa? Dah masuk syurga neraka tulis dah? Ya, tulis dah. Dah semayang buat apa? Dah tahu keputusan ni? Nak jawab secara mudah tuan-tuan. Yang tahu keputusan tu Allah. Kita tahu ke tidak? Kita tak tahu. Dah kita tak tahu, semayanglah, nak buat amal lah. Pengetahuan itu nak ceritanya Allah punya, bukan manusia punya. Jadi bila Allah sebut tahu dah syurga neraka, itu di sisi Allah. Kitanya yakin bahawa innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak mungkir janji, itu kita yakin. Ayat Quran cakap begitu bahawa Allah tidak mungkir janji. Janji Allah apa? Man ja'a bil hasanah, siapa buat pahala, maka falahu asyru amsalihah dan seterusnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan balas dengan kebaikan hidupnya selama-lamanya. Itu janji Allah. Masalah keputusan, itu cerita Allah, bukan cerita kita. Boleh tuan? Jadi keputusan syurga neraka manusia sudah ada, tetapi itu pengetahuan Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan, sama sikit ini pada ayat ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Apa saja menimpa kepada manusia, sama ada di bumi atau di dalam diri manusia itu sendiri, fi anfusikum illa fi kitab, semua sekali telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gitu manusia macam robot. Semua ada berlaku dah. Lepas ni nak makan apa, ada dah. Lepas ni nak pergi ke mana, ada dah. Lepas ni nak balik rumah pun tahu dah. Tahu lah ke dah. Baik, ini kaitan dengan hadis yang saya sebut tadi, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan semua itu sudah ada tertulis dalam kitab sebelum lagi kejadian bumi ini ada, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sekali dalam Lauhul Mahfuz. Cuma bahawa kita semua ni tidak tahu. Jadi tuan-tuan,
dalam kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun semua ini telah ditulis, tetapi manusia ini diberi usaha dan ikhtiar. Diberi usaha dan ikhtiar. Wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Cerita Zulkarnain, ayat itu cerita Zulkarnain. Cerita Zulkarnain ini tuan-tuan, dia Allah beri kelebihan yang macam-macam kepada Zulkarnain. Dan Zulkarnain ini bukanlah yang disebut dalam apa ni oleh Kristian apa semua, Alexander the Great kan? Itu tak bukan. Ini Zulkarnain ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah orang yang diberi kelebihan oleh Allah dan diperakui dalam Al-Quran. Ceritanya tak apalah, kemudian nanti kita bincangkan. Baik. Allah sebut bahawa Zulkarnain dapat itu dengan sebab musabab. Dengan sebab wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi setiap manusia ini ringkasnya ialah dia kena cari sebab musabab. Dia nak kenyang, dia kena makan. Dia nak pergi satu tempat, dia boleh berjalan ataupun dia naik kereta. Sebab musabab. Walaupun Allah boleh buat satu perkara. Kalau nak pergi tuan-tuan satu tempat tu melayang begitu, boleh ke tidak? Allah boleh buat. Itu qudrat. Tapi soalannya Allah buat ke tak gitu? Tak. Itu sunnatullah. Sunnatullah ni kalau nak pergi tu kena naik kenderaan lah. Kalau terbang tu kena kapal terbang. Tak. Walaupun qudrat Allah boleh menghantar manusia blimpung sampai sana. Boleh. Tapi Allah tidak buat begitu. Itu bukan sunnatullah. Qudrah, ya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, segala yang berlaku di atas muka bumi ini, musibahnya apa semua, walaupun telah tertulis, tetapi manusia kena berikhtiar. Nombor satu, kerana manusia tidak tahu. Yang kedua ialah ikhtiar itu adalah suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila itu suruhan, itu perintah, maka kita kena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas kita ikhtiar, serah kepada Allah. Dah buat SOP, dah vaksin, dah apa semua, maka tawakkalna ala Allah. Itu kerja kita. Dah semua dah buat dah. Apa perlu lepas tu? Tawakkalna. Kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lepas buat semua dah, tak boleh, nak pergi masjid pun takut lagi. Tak ada, tidak begitu dah tuan-tuan. Orang COVID mati, orang duduk rumah mati. Betul kan? Bukan kata, saya tak kena COVID tak mati. Tak. Kita setuju bahawa di rumah pun mati. Jadi sebab itu tuan-tuan, ikhtiar telah dibuat, datang ke rumah Allah. Seperti mana yang telah kita bincangkan dengan SOP dengan apa semua tu tak apalah. Yang pentingnya ialah kita sama-sama menjalankan hidup kita seperti yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal ibadat besar sama. Boleh tuan-tuan Jadi Ustaz berhenti di sinilah untuk kali ini. Insya-Allah kita nyambung lagi pada pertemuan akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih. Dan kembalikanlah ilmu-Mu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.